Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu kejap Ada 2-3 orang masuk, kita mula insyaAllah. Cuba maklum dalam grup, kita dah nak mula. Okey, insyaAllah kita mula. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' ifadata wa istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung kembali mudzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis. Kita dah sampai pada perbahasan An-Najasatu. Okey, jadi sekarang ni pengarang kitab menyebut bab An-Najasah selepas daripada perbahasan mandi dan sebelum daripada perbahasan tayammum. Najasah ni duduk di tengah-tengah. Sebelum ni kita belajar al-ghusl, bab mandi. Selepas ni kita akan belajar bab apa? At-tayammum. Tak? Okey. Kenapa dibuat begitu? Sedangkan at-tayammum itu ganti kepada wuduk dan juga mandi. Jadi sepatutnya sebut bab mandi, bab wuduk, bab mandi, lepas tu bab tayammum. Sebab tayammum tu ganti kepada mandi, ganti kepada wuduk. Jadi lebih baik dia letak bab tayammum dulu, barulah bab najasah. Nah, tapi pengarang kitab kita pandang pada sudut lain, iaitu sudut apa? Sudut an-najasah ini sama dengan mandi, sama dengan wuduk pada sudut apa? Sudut taharah ma'iyah. Wuduk dengan air, mandi dengan air. Nak membersihkan najis juga guna air. Tapi tayammum guna debu. Jadi bab debu kita letak belakang nanti. Itu dah satu sebab. Sebab yang kedua, buang najis tak merupakan syarat untuk sah tayammum. Jadi dibincangkan dulu bab najis, cara buang najis, baru dibincangkan bab tayammum. Sebab syarat nak sah tayammum kena buang najis dulu. Boleh? Okey. Kita baca an-najasatu lughatan al-mustaqdhar. An-najasah sudut bahasa, kakak diam sikit kakak. An-najasah pada sudut bahasa ialah al-mustaqdhar. Al-mustaqdhar ni ialah satu perkara yang dianggap oleh tabiat sebagai benda yang jijik dan kotor. Maknanya tabiat orang yang selamat, naluri, orang yang sehat, yang molek, yang selamat, menganggap benda tu jijik. Walaupun dianya dianggap sebagai bersih pada sudut syarak. Contohnya air liur, kohok. Tak, ianya bersih pada sudut syarak. Tapi orang yang ada naluri yang sehat, yang selamat, dia anggap benda tu jijik. Boleh? Air mani, benda tu jijik. Maka itu dianggap sebagai mustaqdhar. Setiap perkara yang jijik dianggap sebagai mustaqdhar. Dianggap sebagai najasah. Setiap perkara yang jijik dianggap sebagai najasah sudut bahasa. Sama ada ianya bersih ataupun najis pada sudut syarak. Okey, pada sudut syarak pula, makna an-najasah ialah wa syar'an mustaqdharun yamna'u sihhat as-salah haitsu la murakhis. Sudut syarak, an-najasah bermakna mustaqdhar. Mustaqdhar, benda yang jijik, perkara yang jijik. Sama ada ianya jijik sudut tabiat ataupun ianya tidak jijik pada sudut tabiat. Tak, tu. Jadi sudut syarak, apa makna an-najasah? Mustaqdhar, perkara yang jijik. Perkara yang jijik bawah tu ada dua. Perkara tu jijik pada sudut tabiat, maknanya sudut syarak
benda tu jijik, sudut tabiat pun benda tu jijik, seperti tai, air kencing. Ada juga benda tu jijik sudut syarak, tapi sudut tabiat tidak jijik. Contoh arak, air arak. Tak, sudut tabiat orang tak jijik sebab tu orang minum, tapi dia anggap sebagai mustakhdar inda syarak. Boleh? Contoh babi, kalau dia makan benda yang molek vitamin, lepas tu duduk pula dalam kawasan yang sihat apa semua tu, dipelihara dengan baik lah, maka boleh jadi tabiat tak jijik kepada benda tu, kepada babi tersebut. Sebab apa? Dia jaga dengan baik, dia beri vitamin lebih daripada lembu kambing lagi. Tak, sekalipun begitu dia anggap sebagai mustaqdarun di sisi syarak. Boleh? Tu. Jadi najis yang sesuatu ataupun tidak najis yang sesuatu itu kita sebut kembali kepada Allah Ta'ala lah. Bila Allah Ta'ala sebut arak tu najis, najis. Babi anjing najis, najis. Sekalipun orang suka ke tak suka ke, tabiat suka ke tak suka, dia disebut najis. Jadi an-najasatu syar'an mustaqdarun, satu kotoran, satu perkara yang jijik, yamna'u, yang menghalang sihatas salah, yang menghalang sahnya sembahyang ataupun selain daripada sembahyang lah. Tak, tu yang terhenti pada taharah seperti tawaf, dan selain daripada tu. Tak muat ni, tak muat. Tarik. Mustaqdarun yamna'u sihatas salah, kotoran, perkara yang jijik yang menghalang daripada sahnya sembahyang dan juga selain sembahyang seperti tawaf dan ibadat-ibadat lain yang perlu kepada taharah. Begitu juga menghalang daripada apa? Menghalang daripada kita makan. Tak. Seperti makan bangkai. Jadi an-najasah ialah mustaqdarun, kotoran yang menghalang daripada sahnya sembahyang, menghalang daripada kita makan seperti makan bangkai, dan juga menghalang daripada mula basah. Mula basah ni contoh baju yang bernajis. Tak, kita pakai waktu berjalan, kulit anjing, kulit babi, tak juga haram. Jadi yamna'u sihhatas salah wa yamna' at-ta'ati wa yamna' al-mulabasah. Okey, baca dalam matan lah. Mustaqdarun yamna'u sihhatas salah haitsu la murakhis, kotoran yang menghalang daripada sahnya sembahyang sekira-kira tidak ada kerenganan. Sekira-kira tidak ada kerenganan. Dengan makna kalau ada kerenganan, tak, maka sembahyang sah walaupun ada najis di badan. Boleh. Kerenganan ni banyaklah. Antaranya ialah takhfif. Takhfif ni maksud dia masa kita istinja dengan batu, air tu hilang, zat tu hilang, tapi kesan tu masih ada. Kesan tu tak, selagi mana kesan masih ada, maka ianya najis dan dia boleh menajiskan. Tak, mana kalau bahagian kemaluan tu contoh basah, disebabkan kena peluh, kemudian bahagian kemaluan tu kena dekat peha, maka peha tu bernajis. Tapi kita sebut sah juga sembahyang. Sebab apa? Sebab ada murakhis, ada kerenganan daripada syarak. Kerenganan tu berbentuk takhfif. Ataupun murakhis, bukan mukhassis. Murakhis kat sini hilang air. Tidak ada air. Contoh ada kat badan najis, nak basuh air tak ada. Tak, maka dia sembahyang lah. Sembahyang dia sah. Okey. Boleh? Okey. Sembahyang sah tu, adakah menukar status najis tu daripada najis menjadi suci? Tak. Kita sebut benda tu kekal najis. Benda tu kekal najis, tapi sah juga sembahyang sebab dapat kerenganan daripada syarak. Kemaluan seseorang bila diistinja, selagi mana tak basuh dengan air, hanya guna batu, tempat tu najis dan boleh menajiskan, boleh mentanjis. Tak. Tapi sah juga sembahyang tu sebab mendapat kerenganan daripada syarak. Boleh? Jadi an-najasah sudut syar'an ialah mustaqdarun, kotoran yang menghalang daripada sahnya salat sekira-kira tidak ada murakhis. Dengan makna kalau ada murakhis daripada syarak, sama ada takhfif ataupun faqdin lil ma' hisan atau syar'an, tak, maka ketika itu kita sebut sah sembahyang sekalipun namanya masih dikatakan sebagai najis. Boleh?
Boleh tak? Mudah-mudahlah nak terang balik. Tahid. Tahid tu kita panggil an-najasah. Sebab apa? Dia menghalang daripada sahnya sembahyang. Air kencing kalau ada kat badan, air kencing tu kita panggil najasah sebab dia menghalang daripada sahnya sembahyang. Ustaz, najis dekat punggung lepas istinja dengan batu. Najis kat kemaluan lepas kita istinja dengan tisu. Tak. Ada najis tapi sah sembahyang. Adakah najis tu berubah daripada nama najis kepada tidak najis? Kita sebut tak. Namanya kekal najis tapi sah sembahyang tu sebab apa? Sebab ada murakhis. Sebab ada murakhis, keringanan daripada syarak. Sebab tu kat sini sebut tidak sah kalau tidak ada keringanan. Kalau ada keringanan, kekal sembahyang sah dan kekal nama perkara tu, benda tu yang ada kat badan tu, kekal nama dia najis, tidak berubah status menjadi tahur ataupun tahir, benda yang bersih. Selesai. Aqsamun najasah, bahagian-bahagian najis. Bahagian-bahagian najis. An-najasatu salasatun, ada 3. Salah satu aqsam, mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis yang mughallazah berat, mukhaffafah ringan, mutawassitah pertengahan. Dan setiap satu ni pula terbahagi kepada 2. Ainiyah dan juga hukumiyah. Apa ainiyah? Ainiyah ni najis yang ada jirim. Contoh nak sebut lagu mana? Ni di depan mata kita ambil je. Ni ada najis, ada jirim. Ataupun jirim tak ada tapi sifat dia ada. Sama ada 3 sifat, bau, rasa, warna, ataupun ada salah satu sifat sahaja. Maka najis tu kita panggil apa? Najis ainiyah. Yang kedua najis hukmiyah. Najis hukmiyah ni contoh anak saya kencing kat dinding. Lepas dia kencing tu tak, kita tak basuh. Seminggu tak basuh, 2 minggu tak basuh, 3 minggu tak basuh, 4 minggu tak basuh. Lepas 4 minggu tak basuh, tak, bila kita pergi balik kat tempat tu, saya pergi balik kat tempat tu, zat najis dah hilang, warna dah hilang, bau dah hilang, rasa najis air kencing tu pun dah hilang. Tapi tempat tu bersih tak? Dalam mazhab Syafi'i belum bersih sebab belum dibasuh. Maka kita sebut tempat tu bernajis, tapi dengan najis hukmi, najis hukmiyah. Tak, okey, berdasarkan penerangan saya tu kita faham sendirilah. Kalau yang ada kat dinding tu air kencing babi, lepas tu lama tak basuh, maka ianya hukmiyah tapi jenis mughallazah. Kalau air kencing anak saya sahaja, maka mutawassitah. Tak, tu boleh faham sendirilah. Jadi kesimpulan dia mughallazah ada 2. Ainiyah hukmiyah, mukhaffafah ada 2. Ainiyah hukmiyah, mutawassitah ada 2. Ainiyah hukmiyah. Faham tu? Okey, dengar tak suara ni? TV. Tak ada. Tak kuat sangat tak? Okey, fa al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinzir. Maka najis mughallazah itu ialah najis babi dan anjing. Anjing dan babi. Anjing dan babi. Seluruh anjing dan babi tu, ya, hukmiyah tu yang tidak ada 3 sifat dan juga tidak ada zat. Boleh? Okey. Babi dan anjing dianggap sebagai najis mughallazah dengan seluruh juzuk anjing dan babi. Air liur dia, hingus dia, peluh dia, tahi dia, air kencing dia, bulu dia, daging dia, kulit dia, semua tu dianggap sebagai najis mughallazah. Kalau daripada anjing dan babi. Bila akan jadi najis mughallazah tu? Kalau apa? Kalau anjing dan babi sentuh sesuatu dalam masa yang sama, ada rutubah. Rutubah ni basah. Sama ada pada barang yang disentuh tu basah ataupun anjing dan babi tu basah. Dengan makna kalau dua-dua kering. Babi kering. Babi sentuh dinding contoh. Tak. Dinding pun kering.
maka tidak berlakunya perpindahan najis ketika itu. Jadi nak kita sebut nak satu tempat tu nak jadi najis, mesti ada basah, rutubah, sama ada pada babi ataupun pada tempat, ataupun pada kedua-duanya sekali. Contoh babi jilat dinding tu najis lah, sebab air liur najis, air liur basah. Tapi kalau tidak apa? Kalau tidak ada basah, maka tidak ada perpindahan najis. Okay, wama tawallada minhuma, dan juga apa-apa yang lahir daripada kedua-duanya. Contoh babi apa tu berzina dengan anjing, tak keluarlah bajing ke apa, dah. Anak dia tu yang nama bajing tu najis mughalladhah. Au min ahadihima, ataupun yang beranak daripada salah satu daripada keduanya. Maknanya contoh babi berzina dengan apa? Berzina dengan kambing. Babing. Jadi apa? Ikutlah nama dia pun. Babing lah kita sebut lah. Kambing, bing, babing. Jadi babing tu tak kita sebut najis mughalladhah. Walaupun pok dia tu kambing suci, tapi sebab mak dia tu mughalladhah, maka anak pun jadi mughalladhah. Dia bukan ikut mak, dia ikut salah satu. Ikutlah pok ke mak ke yang anjing, maka anak pun akan ikut ukuran anjing. Boleh? Okey, dan ini disebut oleh Syekh Mustafa kat bawah, ini masalah anjing dengan babi berselingkuh lepas tu dapat anak, ataupun babi dengan kambing dapat anak. Tak, itu semata-mata kita panggil sebagai mahdhu fardin aqli. Iftiradi, kita anggap benda tu berlaku lah. Benda tu nak berlaku betul, tidak berlaku sama sekali lah. Yang berlaku kalau kambing dengan kambing, cuma kambing jenis, contoh kambing Kuantan dengan kambing Singapura gabung, keluarlah anak kambing juga, cuma rasa dia lain sikit, rupa lain sikit. Jenis yang sama boleh, tapi kalau jenis yang lain, sudut sains tak berlaku lah. Tidak berlaku. Boleh? Ala kulli hal. Ya, kakak nak apa? Oh, iya. Baik. Nak kacau orang, nak kerja lah kakak ni. Selesai kat situ. Wal mukhaffafatu, dan najis yang ringan pula, najis mukhaffafah ialah baulus sabi alladhi lam yata'am litaghadhi ghairal labani wa lam yablu al-hawlaini. Okey. Syekh Mustafa tambah tahdidan. Okey. Najis mukhaffafah iaitu najis yang ringan. Nak dianggap sebagai najis mukhaffafah mesti cukup banyak syarat lah. Yang pertama Syekh sebut baul, air kencing. Maka terkeluar daripada air kencing tahi, muntah, darah dan sebagainya. Semua tu dianggap sebagai najis mutawassithah, bukan mukhaffafah. Yang kedua baulus sabi, air kencing budak laki-laki. Maka terkeluar daripadanya air kencing budak perempuan, air kencing khunsa terkeluar. Air kencing budak perempuan, air kencing khunsa dianggap sebagai najis mutawassithah, bukan mukhaffafah. Syarat ketiga allazi lam yata'am, yang tidak makan litaghadhi ni untuk gizi, untuk bina badan, untuk bina daging, untuk besarkan badan, untuk mengenyangkan perut. Gitulah. Syarat yang ketiga apa? Budak kecil tu tidak makan untuk mengenyangkan perut, untuk membesarkan tubuh badan, untuk menumbuhkan body, selain daripada susu. Maknanya dia makan minum susu je. Tak kisahlah makan ke minum, yang penting susu sahaja yang dia telan masuk dalam perut tu. Tak, terkeluar daripadanya budak kecil. Cumanya makan apa? Selain daripada susu. Sebelum tu kita sebut dulu susu kat sini, tak kisahlah susu apa. Yang penting susu binatang ke, susu anjing ke, susu babi sekalipun. Tak, susu perempuan, susu lelaki, kalau lelaki ada susu. Tak, yang penting susu. Boleh? Sabar. Nanti kita berum-berum Boleh? Nanti kita berum-berum. Pergi main kat sana dulu, kejap. Nanti kita pergi mandi nak? Main situ dulu. Saya budak ni. Boleh? Boleh tak? Jadi
mesti susu lah. Mesti makan susu. Kalau makan selain daripada susu, maka najis tu najis mutawassitah. Contoh budak kecil hari ni macam-macam benda makan dah. Umur 2 tahun dah kita bagi nasi hancur dah, bubur. Ataupun benda-benda jual, jajan-jajan yang jenis Nestem apa semua tu lah. Dan benda tu menyebabkan najis budak kecil tu dah jadi mukhaffafah. Sekalipun sekali makan. Sekalipun sekali makan. Okey, jadi itu. Allazi lam yat'am litaghadhi. Saya sebut litaghadhi, untuk mengenyangkan, untuk membina badan. Terkeluar daripada litaghadhi apa yang diambil oleh budak kecil untuk tabarruk, ambil berkat. Contohnya tahnik. Masa mula-mula lahir tu, tahnik tu tak? Tahnik budak. Maka itu tidak memberi mudarat lah. Maksud dia, sekalipun budak kecil tu masa kecil dia makan sedikit madu ataupun sedikit kurma tak? Sebab tahnik tu kekal najis mukhaffafah. Iya. Kekal najis mukhaffafah. Nah. Okey. Ataupun untuk berubat. Budak-budak kecil ni kadang sakit tertentu, dibagi ubat oleh doktor. Tak, kekal najis mukhaffafah. Ataupun untuk islah ni perbaiki makanan atau badan dia lah. Itu juga dianggap sebagai apa? Tidak mudaratkan. Maknanya najis dia kekal mukhaffafah lah, tidak menyebabkan bertukar jadi mutawassitah. Ya, adik, pergi main dengan kakak ke? Kakak ambil teh habis tu. Dalam bilik. Boleh? Okey. Jadi itu syarat yang ke-3 lah. Ya, nak apa? Syarat pertama mesti air kencing. Syarat kedua mesti air kencing budak kecil lelaki. Yang ketiga, budak kecil tu mesti tidak makan kecuali susu. Lepas tu syarat seterusnya walam yablugh al-haulain. Dan tidak sampai umur 2 tahun. Tak. Maka terkeluar daripadanya kalau budak kecil tu dah sampai umur 2 tahun, maka najis air kencing dia dianggap sebagai mutawassitah. Syekh Mustafa tambah perkataan tahdidan. Tidak sampai umur 2 tahun secara tahdid, secara tepat. Maka terkeluar daripada secara tepat kalau syak. Syak apa? Budak kecil lelaki ni dah sampai umur 2 tahun ke belum? Ada seorang budak nama dia Zaid. Kita syak, budak ni dah sampai 2 tahun ke belum? Kalau belum, najis air kencingnya mukhaffafah. Kalau dah, najis air kencingnya apa? Mutawassitah. Maka kat situ ada khilaf. Imam Syubramul Lasi mengatakan air kencing dia bila berlaku syak kekal dianggap sebagai mukhaffafah. Sebab apa? Kita ikut asal. Al-aslu sekarang ni budak tu belum sampai umur 2 tahun. Bila belum sampai, mana sekarang ni dia umur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi sekarang ni dia umur setahun setengah. Sekarang ni kita tak yakin dia sampai umur 2 tahun. Maka kekal ke atas asal dia tu umur kurang 2 tahun. Bila kita ambil asal umur dia tu belum 2 tahun, maka najis tu najis mukhaffafah. Okey. Kakak nak apa? Nah, ambil ni. Nah, kakak tengok adik. Nah, kakak ambil tengok adik cepat. Nah, ambil tengok adik cepat. Semacam. Kita kat dalam bilik. Dalam bilik ya, Kak. Okey, sebagian ulama lagi mengatakan bila mana berlaku syak, budak kecil tu dah sampai umur 2 tahun ataupun tidak, maka najis itu dianggap sebagai najis apa? Najis mutawassitah. Sebab apa? Ihtiyatan. Idh rukhasu, kerana rukhsah ini tidak boleh kita ambil kecuali dengan yakin. Jadi najis mukhaffafah ni cara nak bersih dia ringan, hanya merenjaskan air selepas dihilangkan zat dan juga sifat.
maka ia dianggap sebagai rukhsah. Dan kaedah fiqhiyah sebut rukhsah ni tak boleh kita buat, tak boleh kita ambil, tak boleh kita laksanakan kecuali dengan yakin. Sekarang ini kamu yakin tak budak tu umur dia masih kurang 2 tahun? Jawapannya syak. Boleh jadi dah 2 tahun, boleh jadi kurang 2 tahun. Bila syak, maka rukhsah tak boleh bersama dengan syak, tak boleh bersepakai dengan syak, maka kita sebut najis mutawassithah. Ulama yang pertama, Imam Syubra Mulasi, dia kata kita ikut asal lah. Al-aslu budak tu setahun, setahun setengah. Tak, jadi selagi mana tak yakin 2 tahun, kita ikut yang asal. Makna belum cukup 2 tahun, maka kekal. Dikatakan najis mukhaffafah, maka boleh dibasuh dengan cara renjis. Begitu, ada soalan. Ni apa tu? Susu yang formula, susu formula dah tak termasuk dah. Susu formula, susu tepung tu lah tak? Dugro, apa semua tu, Dash Lady. Itu kalau diambil oleh budak kecil yang kurang 2 tahun, walaupun cukup syarat-syarat yang lain tak, najis dah jadi najis mutawassithah. Sebab dalam tu ada pelbagai jenis ramuan, gulanya macam-macam lah. Susu ibu tu kalau ada pun sikit sangat je tu. Kalau susu kambing kalau ada pun sikit sangat je. Tak, yang banyaknya benda lain. Boleh? Ke dia memang bekukan betul susu binatang, lepas tu dia blend? Tak ada. Benda lain yang banyak tu. Kandungan susu sikit sangat je. Jadi dah campur banyak, dah banyak bercampur dengan benda lain, maka najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Faham betul? Jadi boleh? Okey, kalau kita nak ulang balik, syarat untuk dikatakan najis itu mukhaffafah ada. Yang pertama mesti baul, yang kedua mesti as-sabi, yang ketiga mesti allazi lam yat'am litaghadhi ghairal laban, yang keempat mesti tidak sampai umur 2 tahun. Dan yang kelima mesti tak sampai 2 tahun tu secara tahdid. Kalau berlaku syak, maka najis itu mutawassithah menurut sebahagian ulama. Selesai. Yang ketiga wal mutawassithatu, najis yang ketiga najis mutawassithah baqin najasat kal khamri, baki najis selain daripada najis babi dan anjing, dan juga najis budak kecil lelaki tadilah. Maknanya selain daripada najis mukhaffafah dan juga mughalladhah, kita panggil najis mutawassithah. Contohnya kal khamri, seperti arak, air kencing, tahi manusia ke tahi binatang ke, walaupun tahi binatang yang boleh dimakan. Rasa ada khilaf ni dalam mazhab lain. Tahi binatang yang boleh dimakan, rasa ada khilaf sesama mazhab lah. Darah, walaupun darah apa? Walaupun darah ikan, walaupun darah yang diperah daripada jantung ataupun limpa jantung ni, bila darah tu beku, dia hati, dia halal dimakan. Dia halal dimakan, dia bersih kalau dia beku lah, kalau dia keras. Tapi kalau kita perah dia, keluar darah tu, maka ia dah menjadi najis balik. Air mazi, air wadi, muntah, air luka yang busuk, lepas tu apa tu, air yang melepuh tak, kalau kena panas dah akan jadi bulat-bulat, lepas tu ada air dalam tu. Air tu kalau busuk najis, kalau tak busuk tak najis. Nanah, bangkai selain daripada anak Adam, selain daripada ikan dan juga belalang, semua najis. Adapun bangkai, belalang, ikan dan juga anak Adam, maka ianya bersih. Ustaz nak tanya, kalau macam orang tu buang angin dan di seluarnya seolah-olah bau, maaf sebut tahi, adakah seluar itu najis kerana ada bau najis? Guna side mirror. Susah soalan awak ni. Dia selagi mana kita tak yakin ada najis tak najis. Wallahualam, mungkin kena tengok sudut sains. Sebab bila kita kentut ni memang bau busuk. Kan ada yang kentut bau wangi. Jadi bila kentut busuk, boleh jadi kalau orang tu kentut busuk, dia tu orang panggil busuk yang kau-kau, makan petai, makan buah kerdas apa semua, bau busuk tu melekat dekat dia punya punggung. Tak? Itu mungkinlah kita sebut tak najis sebab sekadar kentut, bukan tahi.
Rasanya bau busuk kentut tu. Bau busuk kentut yang melekat pada punggung. Kalau angin, asap daripada najis. Contoh kita bakar tahi lembu, tahi kambing kita bakar, keluar asap tu najis. Cuma dimaaf lah. Kalau sedikit dimaaf. Izalatun najasah. Selesai kat situ, kita masuk izalatun najasah. Kita akan baca sampai apa? Sampai istinja. Izalatun najasah. Tazulu najasah al-mughalladhah bi ghasli ma tanajjasa biha sab'u salat ihdahunna turabin mujzi'in fi tayammum. Wal mukhaffafatu bi rashi ma tanajjasa biha bima'in ya'ummu. Mudah je matanya. Wal mutawassithah al-'ainiyatu wa hiya allati laha lawnun aw rihun aw ta'mun bi izalati lawniha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyah wa hiya allati la lawna wa la riha wa la ta'ma laha. Cara nak bersihkan bijarjil ma' ala ma tanajjas. Okey, tak apa, kita bincang panjang sikitlah. Mata ringkas sangat. Ketahuilah olehmu, wajib kita buang najis ainiyah dan juga basuh dan buang tempat yang kena najis. Wajib itu secara apa? Secara mutarakhiyan. Secara mutarakhiyan. Mutarakhiyan ni tidak wajib segera lah. Bila tak wajib segera kita bersihkan najis, buang najis? Bila ayat tu tak kena tu. Mudah je kita sebut lagu ni. Wajib kita buang najis ainiyah dan juga basuh tempat yang bernajis. Segera ataupun tak segera, ada dua. Pertama, wajib kita basuh dengan segera. Manakala kita tangguhkan basuh punya haram. Bila kita wajib basuh segera tu? Kalau kalau najis itu menyebabkan kita berdosa. Tu. Contohnya apa? Kita sengaja ambil tahi lumur kat muka, lumur kat badan, tanpa hajat apa-apa. Tak, boleh? Mana boleh? Haram. Tadammuh, kita bagi tadammuh bin najasah haram. Jadi bila kita sengaja ambil tahi lumur kat badan, ketika itu syarat sebut wajib kamu basuh segera. Wajib kamu basuh segera. Sebab apa? Nak keluar daripada maksiat. Dan keluar daripada maksiat tu wajib segera. Semula saya ulang. Tak apa, dah tengoklah kejap. Sabarlah. Tengok mana dia. Lah. Kita tengok sama-sama. Sama-sama. Banyaklah buku yang dekat ni. Mana? Kejaplah kakak Amin nak ngajar kejap. Mana adiknya apa? Nak tengok apa? Aduh, anda pergi tengok. Jangan kacau adik. Kawan kakak ada kat luar tu, gimana yang kawan? Allah masuk ke sana Muhammad. Apa tadi? Okey, saya ulang balik. Wajib kita bersihkan najis ainiyah. Dan juga wajib kita bersihkan tempat yang bernajis daripada semua najis lah, mughalladhah ke, mukhaffafah ke, mutawassithah. Wajib itu ada dua. Pertama, wajib secara segera. Maknanya bila bernajis wajib kita basuh segera. Bila wajib basuh dengan segera? Bila kita berdosa ketika mana najis tu ada. Contohnya kita sengaja tadammuh bin najasah, ambil tahi lumur kat badan, syarak tak bagi, benda tu maksiat, maka wajib kita basuh segera supaya kita boleh keluar daripada maksiat. Dan keluar daripada maksiat secara segera tu wajib. Boleh? Yang kedua, wajib secara mutarakhiyan. Itu kalau tanjis itu tidak itu kalau kita tidak berdosa bila berlakunya tanjis. Tanjis tu mana kita menajiskan badan kita ataupun
terjemah ke mana. Yang kedua apa tu tidak yang kedua wajib tu wajib secara mutarakhiyan illam ya'si bitanjis. Kalau tidak berdosa bila mana ada najis, itulah nak terjemah. Contoh najis tu terkena badan kita. Kita bukan sengaja pisah, tadammuh bin najasah, tak, terkena, terjatuh dalam tahi contoh. Bila terjatuh dalam tahi, adakah wajib kita basuh segera? Tidak wajib basuh segera. Cumanya kalau kita nak sembahyang, wajib basuh segeralah. Sebab kalau tak basuh, tak sah sembahyang. Boleh? Tu. Kalau kita nak tawaf, wajib kita basuh segera. Sebab kalau tak basuh, tidak sahlah tawaf kita. Selesai kat situ. Baca mata. Tazulun najasatul mughallazatu bighasli ma tanajjasa biha sab'u wasalat. Dihilangkan najis mughallazah. Dihilangkan kat sini maknanya dihilangkan ain najis, ni ain najis, serta hukum najis. Hukum najis maknanya tadi bila ada najis haram kita sembahyang dengan dia. Tak, kalau kita tawaf tidak sah. Jadi sekarang ni nak hilangkan ain najis dari hukum tu. Bila hilang hukum tu, maka sembahyang kita akan jadi sah, tawaf kita juga akan jadi sah. Okey, boleh? Jadi dihilangkan najis mughallazah. Macam mana satu-satu tempat tu boleh jadi najis mughallazah? Tadi kita sebut dah, mesti apa? Salah satu perkara tu basah. Sama ada babi tu yang basah ataupun dinding yang basah ataupun dua-dua basah. Okey, kalau najis tu asalnya najis mutawassithah. Contoh kat sini ada tahi kambing. Kemudian hinggap tahi lembu, hinggap tahi anjing. Maka ketika itu najis tu dah berubah menjadi najis mughallazah. Jadi tempat yang bernajis juga menerima untuk dinajiskan lagi. Kaedah lah. Tempat yang bernajis ataupun najis menerima juga untuk dinajiskan lagi. Jadi asalnya najis mutawassithah. Datang pula air kencing babi, najis mughallazah. Tempat tu dah disifatkan dengan wujudnya najis mughallazah, dan cara nak bersih pun ikut cara mughallazah lah. Tazulun najasatu mughallazatu dengan cara apa? Bi ghasli ma tanajjasa biha sab'u wasalat. Dengan kita basuh tempat yang kena najis itu sebanyak 7 kali. Okey. 7 kali itu sekali ihdahunna biturab. Sekali dengan air tanah. Sekali dengan air tanah. Okey, nak dianggap sebagai basuhan pertama, tak mesti zat najis tu hilang. Contoh ni najis. Saya basuh kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali 1000, barulah najis ni hilang. Maka 1000 kali basuh tu dianggap sebagai basuhan pertama baru. Kena tambah lagi 6 basuhan. Ni najis, saya basuh 10 kali. Lepas basuh 10 kali, barulah hilang ain najis, zat najis. Maka 10 dianggap 1, kena tambah lagi 6. Kena tambah lagi 6. Pergi main yang kakak pergi. Sini tek tu. Sini. Pergi kakak ajak main sini. Pergi main. Jadi tengoklah. Tak nak. Tu kakak ajak main tu. Kawan-kawan ajak main pergi. Pakai slipper. Sekejap. Tak apa lah, cepat. Ni. Allah Rabbi. Itu satu. Lepas tu nak basuh tu dengan yang mutlak lah. Dengan yang mutlak itu yang itu dah makruf. Ihdahunna, salah satu daripada 7 tu, tak biturabin,
mesti dengan air yang dicampur dengan tanah. Mesti dengan air yang dicampur dengan tanah, sehingga mengeruhkan air. Mudah je, kita ambil air kosong, kita masukkan tanah. Lepas tu air kosong tu dah berubah warna menjadi air tanah, itulah kita panggil air tanah. Boleh? Mesti kita basuh sekali dengan air tanah. Alihkan air pada tempat najis tu dengan air tanah. Boleh? Jadi cara dia mudah je. Ada najis, kita buang najis, lap dengan tisu apa semua, kita buang sifat. Tak. Lepas tu barulah kita alihkan air 7 kali. Sekali daripadanya, satu daripada 7 tu menggunakan air tanah. Dan air tanah tu boleh kita buat pada yang pertama, ataupun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tak comel kalau kita basuh guna air tanah pada basuhan ke-7. Sebab apa? Kalau kita basuh dengan air tanah pada basuhan ke-7, maka tempat yang bernajis tu sekarang ni walaupun dah bersih, tapi dia kotor balik dengan tanah. Maka kita kena bilas pula, kena basuh pula tanah tu daripada tempat tu. Jadi buang masa lah. Jadi sebab itu basuhan dengan air tanah molek kita letak kali pertama sehingga kali ke-6. Boleh? Okey, kat bawah tu dalam taklid tu Syekh Mustafa tambah banyak jugalah. Taklid nombor 3 tu, wa fi kaifiyati masjid turab bil ma' kaifiyatun. Wa fi kaifiyati masjid turabi bil ma'i kaifiyatun. Cara kita nak campur tanah dengan air. Cara kita nak campur tanah dengan air. Ada banyak cara, ada banyak kaifiyat. Nah, padanya ada perincian. Nak baca ke? Boleh, kita bacalah. Illam yakun lin najasati jirbun wala wasfun. Kalau najis tu tidak ada jirim, juga tidak ada sifat. Ini tahi dah hilang, sifat pun dah hilang, semua tak ada. Maka kita boleh buat 3 cara untuk gabungkan air dengan tanah. Pertama, yang biasa kita buat lah, kita ambil tanah, tak dalam air, gaul-gaul, lepas tu barulah kita tuang kat tempat tu. Satu. Yang kedua, kita letak air dulu kat tempat tu, lepas tu barulah kita letak tanah. Yang ketiga, terbalik. Kita letak tanah dulu kat tempat tu, lepas tu barulah kita datangkan air ke atasnya. Boleh? Itu bila tu? Bila tempat tu dah tak ada jirim najis, juga tidak ada sifat najis. Maka boleh kita buat 3 cara. Okay. Poin nombor 2. Wa in kana lin najasati jirbun wa wasfun aw jirbun faqat. Kalau kat tempat tu masih ada jirim, ni tai. Dalam masa sama ada sifat-sifat je lah, bau, rasa, warna. Ataupun ada jirim saja, sifat dah tak ada. Tak. Maka kita sebut 3 cara yang ke atas tu semua tak boleh. Nak letak kita nak apa? Letak kita gaulkan dulu air dengan debu. Lepas tu baru kita tuang, yang tu tak boleh. Kita letak debu dulu, tak boleh. Kita letak air dulu pun tak boleh. Lepas tu cara nak buat lagu mana? Najis tak ada tu, yang ada tu kamu kena buang dulu. Najis tu dan juga sifat dia. Boleh? Tu. Wa in kana lin najasati wasfun min ta'min aw launin aw rih. Kalau ada wasaf, sifat sahaja. Yang ada tu rasa sahaja, warna sahaja ataupun bau sahaja. Jadi yang ketiga ni zat najis dah tak ada. Zat dah tak ada. Yang ada apa? Sifat. Warna sahaja, rasa sahaja, bau sahaja. Ketika itu nuzir. Tengok ustaz sebelah tu kat bawah. Ada perincian lah.
Kalau yang ada tu hanya sifat. Kalau fa'ikan al-mahallu jafa, kalau tempat tu kering, ya, maka memadai dengan tiga-tiga cara yang telah kita sebut tadi. Memadai tu bila? Bila memadai tu dengan syarat apa? Dengan syarat air yang kita tuang tu dia boleh menghilangkan sifat tu. Contoh, kat tempat tu hanya ada bau najis. Hanya ada bau tahi anjing. Zat tahi anjing dah tak ada, rasa dah tak ada, warna dah tak ada, hanya ada bau. Sekarang ni kita boleh guna tiga-tiga cara yang kita sebut tadi. Dengan syarat apa? Dengan syarat, contohlah kita ambil air, kita gaul-gaul, kita tuang. Bila kita tuang tu, air tu mampu menghilangkan bau tersebut. Maka memadai lah. Boleh? Atau kita letak debu dulu, lepas tu kita tuang air. Bila kita tuang air tu, dia menghilangkan bau tersebut, maka memadai. Ataupun kita letak air dulu, lepas tu kita letak debu, kemudian hilang dia punya bau, maka memadai. Fa'ikan ratban, kalau tempat tu basah, jadi zat najis tak ada, hanya sifat. Hanya sifat. Tapi tempat tu basah, lembab, maka memadai cara pertama dan cara kedua. Cara pertama apa? Cara pertama tu kita gabung air dengan tanah tu lah, lepas tu kita tuang kat tempat yang lembab tu. Cara yang kedua tadi, kita letak air dulu, lepas tu barulah kita letak turab. Boleh? Cara yang ketiga tak boleh. Mana kita letak turab dulu, lepas tu kita letak air, tak boleh. Itu kalau lembab. Kita boleh tengok balik lah tu, dalam syarah tu ada tulis dalam taklid tu. Selesai. Tazurun najasatul mughalladhah, hilangnya najis mughalladhah bighasli ma tanajjasa biha sab'u ghasalat, dengan cara kita basuh tempat yang telah bernajis dengan najis mughalladhah itu dengan 7 kali basuhan. Ihdahunna, salah satu dengannya biturab, dengan turab, dengan tanah. Tanah yang macam mana? Tanah yang mengeruhkan air. Salah satu daripadanya dengan air tanah. Dengan air tanah. Ihdahunna biturabin, salah satu daripadanya dengan air tanah. Okay, turab itu mujzi'in fit tayammum. Ini kurang tepat lah. Saya sebut dalam matan, turab yang kamu nak guna untuk keruhkan air tu, untuk nak basuh najis mughalladhah, mesti turab yang boleh digunakan untuk bertayammum. Ya. Ataupun kita boleh sebut tepat jugalah. Tepat juga, tidak ada masalah. Biturabin mujzi'in fi tayammum. Turab itu mesti turab yang turab itu bukan mesti. Turab itu turab yang mujzi', yang memadai kalau kamu nak buat tayammum, ataupun turab itu turab yang tidak memadai kalau kamu nak buat tayammum. Gitu. Jadi kita tak salahkan pengarang kitab lah. Sebab pengarang kitab sebut satu bahagian sahaja. Bahagian kedua dia tak sebut. Pengarang kitab sebut apa? Turab tu turab yang mujzi'in fi tayammum. Dia ada sebut tak kalau turab tu ghairu mujzi' fi tayammum maka tak boleh digunakan? Dia tak sebut. Tak, maka kita tak perlu salahkan pengarang kitab. Maka kita pikul kalam pengarang kitab ni dengan mahmal hasan, maka kita katakan pengarang kitab hanya bawa satu. Kita datangkan satu lagi. Wantahina, selesai. Jadi turab yang nak mengeruhkan air ada dua. Pertama yang disebut oleh pengarang kitab, apa? Turab mujzi'in fi tayammum. Turab yang boleh kita buat tayammum. Sekira-kira turab tu tak bergabung, tak bercampur dengan apa? Benda lain, tak bercampur dengan debu, tak bercampur dengan gandum, tak bercampur dengan gula, tak bercampur dengan pasir. Tak. Tu. Maka turab begitu, kita masukkan air, gaul-gaul, kita tuang pada tempat najis mughalladhah tu. Boleh? Okey, antara turab yang mujzi' fi tayammum ialah turab yang contoh ada debu tak? Lepas tu jatuh air sirap. Tak, pada debu tu, lepas tu kering. Debu tu kita boleh buat tayammum tak? Boleh? Boleh. Betul tak? Maka debu tu juga boleh kita masukkan dalam air untuk kita keruhkan air, tapi dengan syarat.
Dengan syarat apa? Dengan syarat bila kamu ambil air, bila kamu ambil debu tu, kamu masukkan dalam air dan kamu gaul, air yang kamu gaul tu berubah jadi keruh. Dia tak berubah jadi air sirap. Sebab tadi kan air, sirap tu kering kat debu tu kan. Jadi kalau kita ambil, kita letak dalam air, gaul-gaul-gaul, jadi air sirap. Tak boleh lah. Jangan buat. Untuk apa? Untuk basuh najis mughalladhah. Tapi kalau masukkan debu yang dah kering dengan air sirap tu dalam air, gaul-gaul-gaul jadi keruh, maka air tanah lah tu. Maka boleh untuk dibuat basuh najis mughalladhah. Faham tu? Ustaz yang tadi tu poin nombor 3 yang kena tengok ia basah atau kering tu. Tu untuk najis yang ada sifat sahaja tapi tak ada ain. Ya, yang ada sifat sahaja. Yang ada sifat sahaja tu pun saya sebut au. Seolah-olah bila ada salah satu sifat sahaja, rasa sahaja ataupun warna sahaja ataupun bau sahaja, maka kita ada dua perincian, sama ada mahal tu jafan ataupun ratuban. Kalau yang ada air memang tak boleh lah. So yang poin nombor 2 pada bulatan hitam yang nombor 2 tu, itu memang tak boleh lah. Tiga-tiga cara tak boleh. Malah kena buang najis dulu, buang sifat dulu, barulah boleh. Okey, selesai. Jadi turab itu yang pertama, turab mujzi'in fit tayammum. Yang kedua, turab yang ghairu mujzi'in fit tayammum. Juga boleh kat sini. Tak. Sebab kita nak kat sini turab yang boleh mengeruhkan air. Memadai. Walaupun turab tu kalau kita nak buat tayammum tak boleh. Contoh apa? Turab yang dah bercampur dengan debu, boleh buat tayammum tak? Tak boleh. Okey, turab itu kita ambil, kita letak dalam air keruh, boleh untuk kita basuh najis mughalladhah. Sebab dah keruh, dah jadi air apa? Air tanah, boleh lah. Walaupun kalau tayammum tidak boleh. Jadi bitura'in mujzi'in fit tayammum. Mujzi'in fit tayammum tu bukan qaid lah. Kita sebut sama ada turab tu mujzi'in fit tayammum ataupun ghairu mujzi'in fit tayammum. Nah, Syekh syarah benda yang saya dah terang tu boleh baca lah. Okey, terus. Tu. Sebelum kita masuk najis mukhaffafah, kita sebut dulu. Kalau kita basuh najis mughalladhah, tiba-tiba terpercik. Contohlah kat sini ada najis mughalladhah. Kita buang zat dia tu, kita buang sifat dia, hilangkan sifat dia, lepas tu kita alihkan air kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali keenam, kali ketujuh. Bersihlah. Okey. Kalau salah satu daripada basuhan tu ada air terpercik ke tempat lain, saya basuh sini terpercik ke dinding. Okey, dinding tu kita nak basuh berapa kali pula? Mudah je. Kita basuh baki kepada basuhan kat sini. Contoh kita basuh sini dah 2 kali. Kali ketiga air tu terpercik dekat dinding tak? Kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Kali ketiga terpercik ke dinding. Okey. Kita dah basuh 3 kali kat sini. 3, 7 tolak 3 berapa? 4. Maka kat dinding tu kita basuh 4 kan? Kali sahaja. Maka kita alihkan air 4 kali sahaja. Boleh? Kita alihkan air berapa kali? 4 kali sahaja. Kena guna air tanah tak? Tengoklah. Kalau masa basuh tempat asal tak guna air tanah lagi, maka kat sana kena guna air tanah lah. Kalau masa basuh tempat asal dah guna air tanah, kat sana tak perlu guna air tanah. 4 kali tu hanya guna air yang bersih, yang tahur sahaja, yang tak bercampur dengan air tanah, dengan tanah. Selesai. Ada Syekh Mustafa tambah lagi. Debu untuk kita debu untuk kita ataupun tanah untuk kita keruhkan air, mesti tanah tu tahur, yang bersih, yang tidak bernajis, dan juga tidak yang mutanajis, dan juga tidak mustakmal. Jadi kalau kita bertayamum, debu tayamum kita tu kita buat pula bersihkan najis mughalladhah, tak boleh sebab dah jadi mustakmal. Selesai. Baca terus. Wal mukhaffafatu bi rashi ma tanajjasa biha bima'in ya'ummu. Dan hilangnya najis mukhaffafah
najis yang ringan birashima, dengan kita renjiskan tempat yang kena najis dengan air yang bersih sehingga rata pada keseluruhan tempat najis walaupun tidak ada pengaliran air. Jadi sebab apa nama najis ringan? Sebab tidak perlu pengaliran air. Berbeza mughalladhah, mutawassithah, mesti ada pengaliran air. Mughalladhah berat sebab 7 kali basuh sekali dengan air tanah. Mutawassithah sederhana sebab hanya ada pengaliran air tapi tidak ada bilangan yang banyak lah, sekali saja memadai dah. Kemudian itu cara dia. Jadi jelas cara dia. Ni najis. Contohlah najis tu besar ni. Tak, air kencing. Kita kena renjis sampai rata molek, semua tempat tu kena air. Tu. Tak boleh genja-genja gitu je. Mana genja-genja ada bahagian ada kena air, ada tak kena air, tak boleh. Tidak memadai. Bunyi bising tak? Ada orang buat kerja kat luar. Sekejap saya tutup pintu. Okey. Bunyi lagi bising. Tak apalah, bacalah. Dalam matan sebut wal mukhaffafatu bi rashyi ma tanajjasa biha bima'in ya'ummu. Najis mukhaffafah dihilang dengan cara kita renjiskan pada tempat yang bernajis dengan najis mukhaffafah. Kita bersihkan, kita renjiskan dengan air yang meratai seluruh tempat najis walaupun tidak ada pengaliran air. Okey, zahir daripada matan menunjukkan kita boleh terus renjis air walaupun sifat najis masih ada. Tak, walaupun sifat najis masih ada. Itu yang dipegang oleh Imam Zarkashi. Imam Zarkashi sebut kalau sifat najis masih ada, dan sifat najis tu apa dia? Warna sahaja ataupun bau sahaja ataupun warna dan bau. Tak, masih ada pada tempat tu, kita boleh renjis air sampai rata bersih. Contoh ni najis, kita pun lap zat air kencing tu lap. Bila lap, maka berbakilah warna dan juga bau air kencing ataupun salah satu. Imam Zarkashi sebut walaupun masih berbaki warna dan juga bau, kita boleh renjis sampai rata molek keseluruhan tempat dengan air, tempat tu dah bersih. Boleh? Okay. Imam Zarkashi juga kata kalau tempat tu masih ada jirim, masih ada air kencing ataupun ada rasa, tak,
Maka ketika itu kalau kamu renjis, tempat tu tak bersih. Mesti dihilangkan dulu jirim, mesti dihilangkan dulu rasa. Yang boleh kalau tempat tu ada warna sahaja, ataupun bau sahaja, ataupun warna dan bau. Tak, ketika itu kamu nak renjis sehingga kata tidak ada masalah dan menyebabkan tempat tu bersih. Imam Isnawi dan juga Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dan juga para pensyarah kepada kitab Minhaj At-Talibin Imam Nawawi mengatakan wajib dihilangkan jirim dan juga sifat. Contoh ni najis. Tak, hilangkan jirim. Sifat yang ada hilangkan. Warna, bau, rasa hilangkan semua. Bila hilang semua tu barulah ambil air renjis lah. Nyanyi lagu tu. Boleh tak? Dan renjis tu mesti rata keseluruhan ke seluruh tempat najis tu. Barulah bersih. Jadi khilaf lah. Yang muktamad apa dia? Yang muktamad wajib hilangkan rasa, warna, bau dan juga zat. Barulah kita renjis air. Boleh? Imam Bajuri rahimahullah, kita punya apa tu grup nama apa? Imam Bajuri Center berkata kalau kita punya contohlah. Nah ni, dah ada depan mata saya ambil ya. Ni, kena air kencing. Tak. Kalau ianya basah, wajib kita perah. Perah. Air kencing tu, air kencing mukhaffafah tu lah. Sehinggalah tidak ada dah air kencing yang boleh menitik bila mana kita perah. Lepas tu boleh kita renjis sehingga kata keseluruhan. Kalau ni sarung tangan ni lah. Boleh? Tu. Ataupun kita biarkan dia kering. Lepas dia kering boleh kita renjis sampai kata dengan apa? Dengan air. Selesai kat situ. Yang seterusnya wal mutawassithah, najis mutawassithah pula. Saya sebut apa? Wal mutawassithah al-ainiyatu wal hukmiyah. Pada mutawassithah Syekh bahagi dua. Mutawassithah ni ada dua, al-ainiyah wal hukmiyah. Cuma kita dah sebut dah mula-mula tadi. Tak, pembahagian najis kepada ainiyah dan juga hukmiyah bukan sekadar untuk mutawassithah, malah kepada tiga jenis najis. Mughalladhah ke, mukhaffafah ke, mutawassithah, semua sekali terbagi kepada ainiyah dan juga al-hukmiyah. Boleh? Tu. Okey. Jadi halang-halang Syekh terang cara nak bersih mutawassithah, ainiyah, hukmiyah, kita sebut teruslah. Tadi kita bincang apa? Tadi kita bincang cara nak bersihkan mughalladhah ainiyah. Cara nak bersihkan najis mukhaffafah ainiyah. Kalau hukmiyah lagi senang. Najis babi kencing kat dinding 3 bulan kita tak basuh. Jadi air kencing babi tu dah hilang zat dan juga sifat. Tiga sifat. Cara nak bersih, kita ambil air, kita alirkan sahaja 7 kali, sekali dengan air tanah. Mudah. Tak perlu hilangkan sifat dah lah, sebab sifat dah tak ada. Begitu juga air kencing budak kecil. Budak kecil kencing 3 bulan kita tak basuh. Jadi sifat air kencing dah tak ada, zat air kencing dah tak ada. Tinggal lagi kita ambil air, kita renjis sampai rata tempat tu bersih. Itu cara nak bersihkan najis hukmiyah bagi mughalladhah dan juga mukhaffafah. Mutawassithah disebut oleh Maulana Syekh, katanya al-ainiyah wa hiya allati laha, baginya ada apa? Syekh Mustafa tambah jirmun, ada jirim. Sekalipun tidak ada sifat, ataupun tak ada jirim tapi ada sifat. Launun, ada warna sahaja, au rihun, bau sahaja, au ta'mun, rasa sahaja. Jadi memadai ada salah satu, kita panggil najis tu mutawassithah. Cara nak bersihkan dia lagu mana? Bi izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Dengan cara kita hilangkan warna, bau dan juga rasa dan juga zat. Tak? Tu. Boleh? Jadi contohlah, ada orang dia contohlah ada tahi kucing kat depan rumah kita. Cara nak bersihkan lagu mana? Kita alirkan air sehingga hilangnya zat dan juga warna, bau dan rasa. Mudah. Kalau terhenti pada penghilangan, pada menghilangkan najis itu ke atas sabun, tak, maka wajib kita guna sabun.
Wajib kita beli sabun. Bila kita wajib beli sabun tu? Kalau kita ada duit lebih. Lebih daripada apa? Lebihan daripada apa? Lebihan daripada hutang kita, daripada hajat kita, daripada hajat anak beranak yang kita tanggung, isteri yang kita tanggung. Tak? Hajat safar kita. Lepas tu hajat nafkah mak ayah, kalau mak ayah kita itu kita tanggung, ataupun nafkah hayawan yang bersama-sama dengan kita, lembu kambing yang kita bela. Tak? Duit dah lebih dah. Makna keperluan kita, keperluan binatang-binatang yang kita bela, tak, keperluan ayah mak kita yang miskin tu kita dah support apa semua, selesai dah kat situ. Tak, ada duit lebih, belilah sabun harga RM2. Tak. Kalau tak ada lebih, tak payahlah beli sabun. Tak ada pitih. Kemudian dibahaskan tai kita sebut apa dia, tai apa nama, kucing. Dah lepas basuh, tapi tak sesuai lah kalau kena dekat atas kita punya lantai kita sebut najis tai kucing kena kat baju. Najis tai kucing kena kat baju. Kita basuh. Kali pertama gonyoh dengan sabun, kali kedua gonyoh, kali ketiga gonyoh. Tak, lepas 3 kali gonyoh dengan sabun, sental apa semua tu. Tak, maka kita sebut ada beberapa gambaran. Pertama, rasa masih ada. Yang lain semua dah hilang, rasa je masih ada. Ketika itu kita sebut tempat tu masih bernajis. Okay, kalau sampai satu peringkat pakar sebut baju ustaz tu rasa najis tak boleh hilang, kecuali kalau ustaz potong. Jadi contoh kat sini kena najis tai kucing. Rasa tu takkan hilang ustaz basuh dah dengan sabun 3-4 kali ke 10 kali ke takkan hilang. Ustaz nak hilangkan dia punya rasa, boleh? Ustaz ambil gunting, ustaz buang. Kalau sampai ke peringkat lagu tu, kita panggil halatut ta'adzur. Tak? Maka dimaaf. Apa makna dimaaf? Tempat ni masih bernajis. Cuma kalau ustaz solat sembahyang dia sah. Lepas tu kalau ada produk baru keluar, produk itu boleh menghilangkan najis yang ada pada baju ustaz solat. Ustaz solat kena beli, dan ustaz solat kena basuh. Sebab apa? Masih dihukum sebagai najis. Bila dihukum sebagai najis, cuma dimaaf. Maka bila ada perkara yang boleh menghilangkan, kita wajib beli. Boleh? Itu satu. Jadi kita sebut, kalau yang berbaki tu jirim, kalau yang berbaki tu rasa, tak, dia ada 2 keadaan lah. Pertama kita sebut tempat tu tak dimaaf, sehinggalah kalau dah sampai ke tahap ta'adzur. Ta'adzur ni mana pakar sebut tempat tu kalau ustaz nak hilangkan dia punya rasa najis, satu cara je ustaz potong, ustaz gunting, ustaz buang. Ketika itu dah sampai kepada halatut ta'adzur, maka dimaaf pada rasa tu. Dimaaf. Dia masih bernajis tapi dimaaf. Maknanya sembahyang sah, tawaf sah. Kalau ada produk baru wajib beli. Itu satu. Boleh? Okay, yang kedua yang kat bawah tu ada poin-poin tu. Na'am law ta'azzara zawalu ta'mi fi anhu tu selesai. Wa in baqiya launuha faqat aw rihuha faqat nuzil. Kalau yang berbaki tu warna sahaja ataupun bau sahaja, maka ada perincian. Contoh darah. Kita bersih-bersih sental-sental 3-4 kali, 5 kali, 1000 kali pun tak, kadang-kadang warna tu masih kekal, warna darah tu. Ataupun bau. Ni kalau jenis makan tak jaga, semua benda telan, jadi akhir sekali tahi tu busuk sangat. Kali pertama dengan sabun, kedua, ketiga, keempat, tak ialah hilang. Maka padanya ada perincian. In asura zawalu kulli lam yadur. Kalau susah untuk dihilangkan, maka lam yadur. Apa dia dhabit bagi ta'assur? Apa dia dhabit bagi susah hilang tu? Dhabit dia ialah warna
ataupun bau itu masih ada selepas kita basuh dengan bersungguh-sungguh sebanyak 3 kali. Dengan sabun. Kita ambil sabun, kita gonyok. Kita guna kuku, kita guna apa ni? Apa nama? Pembasuh tu lah apa? Allah SWT nama, tak ingat nama sama. Benda nama? Bahasa Melayu dia nama apa? Sama ada kita guna tangan ataupun kita guna berus. Berus pun tak ingat aku ni. Guna berus. Sekali, 2 kali, 3 kali sentat. Tak hilang-hilang juga bau ataupun rasa. Saya sebut atau, bukan dan. Atau. Tak. Bila 3 kali basuh bersungguh-sungguh dengan sabun, kita gonyong-gonyong dengan kuku apa semua tak hilang-hilang, maka kita sebut tempat tu walaupun masih ada warna darah, tempat tu dah bersih. Bukan najis tapi dimaaf tak. Tempat tu dah bersih. Boleh. Kalau ada bau sahaja selepas kita basuh 3 kali dengan sabun apa semua tu. Sabun tu kalau kita mampulah macam saya tengah tadi. Tak, maka tempat tu walaupun ada bau najis, tempat tu dah bersih. Dengan makna apa? Kalau lah ada produk bau keluar boleh menghilangkan bau tersebut. Ada produk keluar boleh menghilangkan warna tersebut. Warna tersebut kita tak wajib beli. Sebab apa tak wajib beli? Tempat dah bersih. Nak bersihkan apa lagi? Adapun yang tadi pada ta'am, pada rasa, tak, kalau ada produk bau kita kena beli. Sebab apa? Tempat tu belum bersih. Dia masih bernajis. Cuma dimaaf. Maka kena belilah produk bau untuk hilangkan. Sebab kita mampu. Boleh? Okey, yang kedua wa illa dar. Mana wa illa tu wa in lam ya'sur lah. Mana kalau tak susah baru basuh sekali dengan sabun, tak hilang. Waktu tu kalau kita terus buat sembahyang, sembahyang kita tak sah. Sebab apa? Masih belum kepada sampai ke tahap ta'assur. Kena basuh dulu 3 kali. Tak hilang juga boleh kita sebut halut ta'assur. Okey, kalau fa ibaqiyal launu warih ma'an. Kalau ada warna dan juga bau. Ada dua-dua, warna dan bau. Ketika itu juga ada perincian. Kalau warna dan bau tu pada satu tempat. Tak, contoh kat sini. Warna dan bau darah kat sini. Tak. Pada satu tempat. Ketika itu memberi mudarat lah. Mana tempat tu masih bernajis. Tapi kalau warna kat sini, bau dekat sini. Tak. Bau warna darah ada kat sini. Kat sini warna darah. Kat sini ada bau darah, kat sini warna darah. Tempat lain-lain lah. Maka ketika itu dimaaf, tidak ada masalah. Bukan dimaaf lah, tempat tu dah bersih. Boleh? Selesai. Terus wal hukmiyah. Adapun najis hukmiyah, wahyallati unfiya anhu tu dimaaf lah. Disebut ma'fu ni dimaaf walaupun tempat tu masih bernajis. Dimaaf ni maknanya kalau kita buat sembahyang sah. Kalau lam yatur mana tempat tu dah bersih. Tu boleh baca tu. Kalau baca sesa balik tu boleh faham lah. Tapi benda yang saya tengah tu samalah. Wal hukmiyah, adapun najis hukmiyah wahyallati, najis yang kita yakin ada, yang belum kita basuh guna air. Tak. Tapi la launa wala riha wala ta'ma. Tak ada warna, tak ada rasa, tak ada ta'am. Tak ada semua tu. Dia boleh jadi sebab dah kering. Tak. Ataupun disebabkan najis tu jatuh pada benda yang licin. Air kencing jatuh pada cermin. Air kencing hinggap pada cermin. Jadi air kencing tu jatuh terus lah, hilang terus. Tu. Ala kulli hal tak ada rasa, warna, bau dan juga tidak ada zat. Maka dipanggil sebagai hukmiyah. Cara nak bersihkan dia sangat mudah. Bijarjil ma'ala ma tanajas, dengan alirkan sekali air pada tempat yang bernajis. Ini ada najis hukmiyah. Ambil air, alirkan, selesai masalah. Boleh? Jadi ni macam Maulana Lutfi sebutlah. Saya ada dengar baru ni. Kalau contohlah kapet najis. Macam kapet saya ada najis baru ni. Tak anak tak.
Cara nak bersihkan lagu mana? Cara yang mudah ialah kita biarkan dulu kapet tu sampailah kering, sampai air tak ada warna, tak ada, semua tak ada. Lepas tu kita alirkan air sekali, settle masalah. Tu. Tapi kalau zat masih ada, kita puas lah nak gonyol apa semua tu, nak hilangkan semua tu. Air kecil dalam kereta. Anak kecil kat atas tempat duduk tak. Lepas tu yang jenis bukan cushion biasa lah, bukan kulit. Kita biar je lah, biar lama sikit, hilang bau rasa warna tu, kita letak air dia tu. Dia masuk ke dalam, esok dia kering lah, tak tengok mana, bersih lah tempat tu. Allah. Selesai situ lah, nak bawa tu baca sendiri lah. Tak faham boleh tanya lah. Boleh? Tu, ulang kaji lah. Kelas saya 5 tu kalau tak ikut semua tak apa. Atau kelas orang lain pun sama lah. Ulang kaji tu penting. Nak baca lagi tak ni? Al-istinja. Kalau dalam mazhab lain, tengok ni, nanti habis ni kita pergi jalan Burung. Tengok dulu. Nak buka pintu? Nak sambung lagi tak? Nak baca lagi atau nak berhenti lah? Nak apa? Nak cerita apa nak? Ni. Tak burung. Apa nak kejap Kita berhenti dulu lah tak? Yang ni senang, ini istinja ni. Lepas tu dalam bab istinja ni ada ni, khatimatu fi adabi qada'il hajah. Nak baca ke tak nak tu nanti? Sebab tak ada dalam matan tu Syekh Mustafa tambah ni. Tak apalah, kita berhenti dulu lah insya-Allah. Jadi kita sambung kemudian. Saya nak pindah dah minggu depan ni, pindah. Kalau pindah ke sana mudah sikit lah. Sebabnya sana ada pagar apa semua dalam sekolah. Budak ni lepas je main kat luar. Kawan-kawan dia settle lah. Boleh syarah dengan tenang lah kita ni, insya-Allah. Ada budak ni gitu lah. Tak apalah, kita berhenti dulu insya-Allah perlahan. Kita nak baca bab apa nama? Ibadat sahaja ataupun kita nak bahagi hari. Maknanya contohlah hari Ahad baca munakahat ke. Lepas tu hari Khamis tu ibadat. Tapi saya rasa molek sambung terus lah tak. Kalau kita pecah-pecah gitu dari selagu juga. InsyaAllah lah, kita berhenti dulu lah insyaAllah. Sebarang soalan boleh tanya saya balik insyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.